Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali di Shahnun Channel. Kali ini kita akan meneruskan pelajaran kita di dalam tajuk reaction kinetik. Kali ini kita akan pergi kepada collision theory. Okay. Okay, collision theory. Our objective A. Explain collision theory, and then define activation energy, explain transition state theory, and draw energy profile diagram of a reaction. Okay. Number one is collision theory. What is the definition of collision theory? Collision theory is the theory to explain how chemical reaction occur. Only effective collision can cause formation of product. Okay, for example, we look at this example lah. Okay, kita ada B, kita ada A. Itu adalah satu bahan kimia lah. Katakan A terikat dengan B. Kemudian kita ada satu lagi molekul A dan B lah yang terikat. Jadi collision theory adalah teori pelanggaran. Apabila berlaku pelanggaran, akan berlaku pemutusan ikatan bagi reaktan dan pembentukan ikatan baru bagi produk. Jadi kita tengok. Jadi dua molekul ini akan berlanggar. Okay, akan berlanggar. Dan apabila berlanggar, dia akan putus ikatan, membentuk ikatan baru. Kita dapati hasilnya masih lagi A, B. Okay, walaupun berlaku pemutusan ikatan, walaupun berlaku bentuk ikatan baru, tetapi masih lagi AB. Ini kita panggil ineffective collision. No product form. Okay, dia berlanggar, tapi hasilnya masih lagi AB. Dia ada dua faktor lah. Pertama ialah pelanggaran itu tidak cukup kuat untuk memutuskan ikatan. Yang kedua ialah pelanggaran tersebut memutuskan ikatan, tetapi orientation dia tak betul. Okay. Kita tengok yang kedua. Yang kedua ni kita ada AB, tapi orientation dia macam ni. Ni B duduk atas, A duduk bawah. Ni B duduk atas, A duduk bawah. Okay. Apabila dia berlanggar, berlanggar, putus ikatan, bentuk ikatan baru, dan hasil dia ialah BBAA. Okay, tadi AB. Bila berlanggar, putus ikatan, bentuk ikatan, membentuk BB dan AA. Ini adalah satu produk yang baru. Jadi kita panggil pelanggaran ini effective. Okay, effective collision, pelanggaran yang berkesan. Okay. Jadi kita tengok collision theory ini, the based on the colliding molecule must possess a minimum energy called the activation energy. Okay, dia mesti ada at least minimum energy yang dipanggil activation energy. Jadi apa itu activation energy? Okey, dia macam ni tadilah. Ni before collision, ni hijau nak berlanggar dengan hijau ni. Bila berlanggar, kemudian membentuk sesuatu yang baru. Hijau dengan hijau melekat dan keluar. Dan ini tadi ada 3 atom ni dah jadi 2 atom. After collision, ini kita panggil effective collision. Okey, berlanggar, putus ikatan antara biru dengan hijau ni dan membentuk ikatan yang baru lah antara hijau dan hijau. Kalau yang ineffective macam kat bawah ni, dia berlanggar, lepas tu dia cuma melantun semula. Ini sebab tak cukup energi dia. Okay? Ini dia panggil must possess minimum energy. Mesti ada tenaga yang cukup untuk memutuskan ikatan. Dalam kes ni, dia berlanggar tapi tak cukup tenaga dia. Tak boleh nak putus ikatan. Jadi cuma melantun semula. Jadi ineffective. Okay, itu yang pertama. Must possess a minimum energy. Dan what is activation energy? Activation energy ni EA. Capital A betul, small a tu.
Minimum energy required to initiate a chemical reaction. Okay. Tenaga yang minimum saja diperlukan untuk memutuskan ikatan supaya chemical reaction boleh berlaku. Okay, molecule must collide at the correct orientation. Macam tadi, dia mesti at correct orientation. Baru dah boleh berlaku effective collision. Tadi kita lihat tadi, kalau dia tak correct orientation dia, AB berlanggar dengan AB, hasil pun masih AB, AB. Tak kesan. Okay. Jadi dia mesti ada minimum energy, EA, and then right orientation. Baru boleh berlaku effective collision. Okay. Jadi important orientation ini important. For reaction to occur, the molecule must properly oriented so that specific bond can be broke and new bond form. Mesti macam tu. Okay, kita tengok EA tadi. Deactivation energy, EA ni dia punya proper punya definition untuk activation energy lah. Minimum kinetic energy needed by the reactant for an effective collision to take place and to initiate a chemical reaction. Ini yang proper punya bahasa buku punya definition. Okay, di dalam collision theory ni kita kena tengok dia ada apa yang dipanggil transition state theory. Okay, sebagai contoh kita ada satu reaction iaitu AB, satu molekul AB, dia ada ikatan di AB, bertindak berlanggaran PQ. Okay, PQ. Jadi AB dengan PQ akan berlanggar. Hasil dia, tengok hasil dia bila dia putus, A ni akan bercantum dengan P kat sini, dia jadi AP. B ni akan bercantum dengan Q, jadi Q. Okay, sekarang kita nak supaya apabila AB dengan PQ berlanggar, produk dia adalah AP dan BQ. Untuk terjadi yang sedemikian, dia macam ni. Dia punya plot graf dia ialah macam ni. Pertama ialah part CY ini adalah potential energy. Okay, ada potential energy. Dan part CX ini adalah reaction progress. Okay, reaction progress tu masa lah. Berapa lama masa akan diambil. Okay, this one is AB dengan PQ. Ini adalah reactant dia. Apabila AB dan PQ berlanggar, dia kena ada minimum energy. Mana minimum energy? Ni dia. Ni atas sampai ke atas ni. Itu yang kita panggil tadi EA. Jadi dia perlu ada tenaga minimum ialah sebanyak EA ini. Dia berlanggar perlu tenaga sebanyak ini. Jadi dia akan naik sampai sini lah. Sampai di puncak ini dipanggil transition state. Transition state ini ialah AB ni, nampak dia dah jadi AB ni putus-putus. Bermakna di situ ikatan AB tu nak putus. Manakala A dengan P nak membentuk ikatan yang baru. B dengan Q nak membentuk ikatan yang baru. P dan Q pun nak putus. Okay, keadaan yang sedemikian dipanggil activated complex. Okay, activated complex. Dan the highest point, inilah tenaga dia paling tinggi. Dia paling tinggi tenaga dia. The highest point with highest potential energy, iaitu EA. Kemudian, apabila melepasi ini, dia akan turun dan akhirnya menjadi produk. Okay. Dia menjadi produk, iaitu A telah membentuk ikatan dengan P, B telah membentuk ikatan dengan Q. Okay. Inilah bagaimana kita nak melukis energy potential diagram bagi taman ini yang menggambarkan collision theory bagi tindak balas inilah. Okay. Jadi, okay, ni dia punya explanation akan describe how the reactant change to product. Kita tengok tadi reactant nak jadi produk. Kemudian an intermediate stage is transition state. Kita dah tengok tadi transition state paling tinggi, the highest energy yang dia ada. The species present at the transition state is called activated complex. Activated complex tadi kan, ada transition state tadi. Dia nak putus ikatan, bentuk ikatan tadi tu. And then the energy difference between the reactant and transition state is activation energy tadi, daripada reactant kepada sampai atas sekali energy, itu dipanggil EA tadi. And then EA is a energy barrier. Dia adalah energy barrier that must be overcome by the reactant before they can form product. Itulah energy barrier dia. Kalau dia ada tenaga yang sebanyak itu, baru boleh jadi produk.
Okay, and then activated complex yang tadi kita tengok yang kat atas tu, very unstable, short half life. Okay, dia naik tu dia sekejap je jadi tu. Has the highest potential energy. Kita dah tengok dia memang highest potential energy. In an activated complex, the bond reactant molecule are in the process of breaking, while the new bond in the product molecule start forming. Kat situ baru nak putus ikatan bagi reactant dan baru nak membentuk ikatan bagi produk. Okay. Dan energy profile diagram tadi tu dia ada dua jenis. Satu kita panggil exothermic, satu kita panggil endothermic. Okey, boleh tengok kat sini dia punya perbezaan dia. Okey, kita tengok yang apa dia punya penerangan dia. Reaction profile show potential energy plotted as function of the progress of the reaction. Okay, progress of reaction kat sini. The difference in potential energy between the product and the reactant is delta H for the reaction. Delta H enthalpy of reaction. Okay, kalau perbezaan, okay, ini adalah reactant, ini adalah produk. Sebelum tu, untuk exothermic, dia punya produk dia lebih rendah berbanding dengan reactant. Okay, dia lebih rendah. Bagi endothermic, dia punya produk dia, potential energy dia lagi tinggi berbanding reactant. Itu perbezaan exothermic dengan endothermic. Okay, kalau kita lihat, yang tadi kita dah tengok dah tadi, EA ialah energy barrier bagi reactant untuk jadi produk. Jadi dia punya nilai dia daripada reactant ke puncak itu ialah EA. Okay. Activation energy. Okay. Nama dia adalah activation energy. Dan untuk dia menjadi produk kita panggil dia EA forward. EA forward. Delta H pula perbezaan antara reactant dengan produk. Okay. Daripada sini sampai sini. Delta H untuk exothermic kita tandakan sebagai negatif. Nilai dia adalah negatif. Secara matematik kita akan ambil produk tolak reaktan. Oleh kerana produk itu nilai dia rendah berbanding reaktan, kita akan dapat nilai negatif. Okay. Kemudian kalau kita ambil daripada produk hingga ke puncak atas ni, itu kita panggil EA reverse. Activation energy reverse. Kalau kita nak tukar daripada produk kepada reaktan, EA reverse. Untuk endothermic reaction pula, okay, dia punya produk dia lagi tinggi berbanding dengan reaktan. Jadi EA daripada sama juga reaktan terus ke puncak, that is EA forward. Kemudian delta H masih lagi perbezaan antara produk dengan reaktan. Dari sini ke sini delta H. Jadi nilai dia positif sebab produk, value of produk lagi tinggi berbanding dengan reaktan. Tolak dengan reaktan dapat positif. Okey, dan EA reverse bagi endothermic mesti daripada produk ke puncak tu, EA reverse dia. Jadi macam tu. Jadi reactant molecules must have enough energy during collision to overcome an EA. So reaction will produce product. Okay. Bila reactant ini produk, dia mesti at least tenaga dia banyak ni. Baru dia berlanggar, reactant tu berlanggar. And then dia boleh mengatasi, dia jadi sekejap apa, dia duduk sesaat lah dekat transition state and then jadi produk. Sama juga untuk endothermic. Kena cukup energi melepasi ni, energy barrier and then jadi produk. Okay, generally higher EA indicate a slow reaction. Sebab bila EA dia besar, sudah tentu nak dapat tenaga tu lagi susah. Secara amnya slow reaction lah. Kalau EA rendah, fast reaction. Senang untuk mengatasi, jadi senang untuk jadi produk. Kita panggil fast reaction. Ini in general lah. Okay, only reaction with enough EA and collide effectively will produce a product. Okay, seperti yang kita bincang sebelum ni. Dia kena ada enough EA and then kena bila berlanggar tu mesti at correct orientation. Baru boleh dapat apa yang kita panggil effective collision. Okay, kita tengok contoh yang pertama. Draw an energy profile diagram for the following reaction. Nitrogen gas plus 3H2 gas dan jadi ammonia. Delta H dia negative 1 to 3 kJ per mole. Calculate EA for the reverse reaction. Ni soalan dia. Calculate EA for the reverse reaction if EA for the above reaction is 300 kJ per mole. Mula-mula kita kena draw lah. Okay, dah ada draw kat sini.
This is potential energy, kilojoule per mole lah. Okay, katakan. And then this is reaction progress. Pertama, bentuk dia lah macam ni sebab kita tak tanda negatif. Jadi dia adalah exothermic. Exothermic dia punya produk dia mesti rendah daripada reactant. Jadi kita tulislah reactant dia. Nitrogen gas plus 3H2O gas. Tu kita buat bukit, turun bukit bawah ni. Ini adalah produk dia. 2NH3 gas. Lepas tu kita boleh label kat sini. Yang pertama ialah kita dah ada delta H. Delta H ialah daripada perbezaan antara reactant dengan produk. Okay. Itu yang tanda merah ni. Okay, iaitu negative 1, 2, 3. Kedua ialah kita ada ni. Kita ada EA forward 300. Ni warna biru ni. Iaitu mesti daripada reactant kepada puncak. Okay. Jadi yang pertama kita boleh tulis dia punya delta H dia. Perbezaan antara reactant dengan produk. Negatif lah. And then kita boleh tulis juga EA forward dia 300. Okay, dia dah bagi dah 300. Soalan minta EA forward. EA forward daripada produk ni sehingga puncak. Jadi dia punya value dia adalah kita ambil 1, 2, 3 ni campur dengan 300. Abaikan yang negatif tu. Negatif tu cuma bermaksud energy release. Energy release. Jadi EA reverse yang tu iaitu daripada bawah ni sampai atas. Jadi kita akan campurkan saja 300 campur dengan 1, 2, 3 dapatlah 4, 2, 3 kilojoule per mole. Okay. Itu adalah sample exercise 1. Kemudian kita tengok yang tadi tu, collision theory tadi. Contoh kita ada hydrogen, chlorine, HCl semua. Apabila energy is absorbed to break bond, apabila berlaku pelanggaran, reaktan ini perlu menyerap tenaga untuk memutuskan ikatan. Jadi secara amnya, untuk memutuskan ikatan, energy is absorbed. Akan berlaku bond breaking. Jadi endothermic process lah kat sini sebab dia absorb energy. Lepas tu, energy is released when new bond form. Bila nak bentuk yang baru ni macam ni, HCl pula nak bentuk 2 HCl ni, dia perlu release energy baru new bond akan form. Jadi bond making is an exothermic. Jadi ingat, untuk memutuskan ikatan perlu absorb energy. Untuk membentuk ikatan mesti release energy. Baru boleh bond making. Alright. Okay, sekian saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi di lain masa. Jadi sekian.